Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia tuan menderita, yang dihormati rekan-rekan panelis, yang bahagia pengurusi MAIS Datuk Azib, yang bahagia Tan Sri Mahmud, Wang Besar Daerah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dalam hal isu penggunaan kalimah Allah ni telah pun terlibat sejak hampir 5 tahun yang lalu, dan di forum-forum yang berbagai-bagai. Saya terlibat di Mahkamah Tinggi di hadapan seorang hakim yang bernama Lau Bi Lan. Hakim Lau Bi Lan ini adalah merupakan salah seorang bekas daripada senior saya di Jabatan Peguam Negara dulu. Dalam kes di hadapan Lau Bi Lan ini, tuntutan oleh Murphy Pakiam, Tan Sri Murphy Pakiam, titular Roman Catholic Archbishop Kuala Lumpur. Dia nak menggunakan, dia rujuk sebagai perkataan, word. Dia tak guna kalimah, dia kata word, perkataan, istilah. Masa tu pun ramai orang pun menggunakan istilah, bukan kalimah, istilah Allah. Mungkin Ustaz boleh huraikan nantilah antara beza antara istilah kalimah dengan nama ni. Tapi sebenarnya niat mereka daripada permohonan mereka itu pun, mereka menganggap Allah ini adalah hanya satu perkataan, is a mere word, satu istilah sahaja. Dan istilah itu mereka nak gunakan di dalam majalah mereka, Herald, the Catholic Weekly. Dan Herald ini nak diterbitkan dalam bahasa Melayu. Sejak berpuluh-puluh tahun diterbitkan dalam bahasa Inggeris, mereka nak terbitkan dalam bahasa Melayu. Dan dalam bahasa Melayu ini, perkataan God yang biasa mereka gunakan dalam bahasa Inggeris itu, mereka nak gunakan dalam bahasa Melayu, mereka nak gunakan istilah Allah. Apa tujuan mereka? So sekarang ni kalau kita cakap tentang tujuan ni, banyak pihak termasuk orang Islam ni dia kata tak payah tengoklah tentang tujuan ataupun matlamat mereka. Sekarang ni mereka nak tengok hak mereka. Tuan moderator tanya saya tadi berkenaan dengan hak mereka di dalam perlembagaan. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu di hadapan Hakim Lau Bi Lan itu, dalam proses nak menentukan sama ada Murphy Pakiam dan penganut Kristian Katolik ini berhak untuk menggunakan apa yang mereka katakan istilah Allah itu, pertimbangan yang digunakan oleh hakim tersebut adalah purely berdasarkan kepada human right, hak kebebasan beragama. Dia langsung tidak melihat dari segi aspek-aspek berkaitan dengan kedudukan Islam, dari segi perasaan orang Islam, sensitiviti orang Islam, langsung dia tak tengok. Sehingga apa yang kita hujahkan pun berdasarkan kepada perlembagaan, berdasarkan kepada Islam dalam perlembagaan, langsung tak dijawab oleh peguam dan langsung tak disentuh oleh hakim berkenaan. Sombongnya hakim tersebut. Dia tak menganggap bahawa Islam dan juga prinsip-prinsip Islam, apabila dia menimbangkan isu perlembagaan, dia kena tengok dari segi aspek tu.
Dan ini saya tak, bukanlah kita kata kita tak menyalahkan dia. Memang pada saya memang dia silap. Sebab tu Jabatan Program Negara, Kementerian Dalam Negeri mengambil pendekatan kita rayu ke Mahkamah Rayuan lebih tinggi, kerana dia ada melakukan kesilapan-kesilapan dia. Dan saya tak boleh nak ketengahkan sepenuhnya kesilapan tersebut. Apa yang saya boleh sebutkan di sini ialah sebahagiannya adalah sikap kita, sikap cendekiawan dan sikap para alim ulama kita, termasuk ahli politik kita, yang menganggap bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan sekular, perlembagaan penjajah. Apabila ini perlembagaan penjajah, tidak ada langsung hal-hal berkaitan dengan Islam ataupun hal berkaitan dengan kedudukan prinsip Islam ini boleh dibincangkan di dalam perlembagaan kita. This is the wrong perception yang dah dilakarkan dalam pemikiran kita umat Islam, termasuklah peguam-peguam Islam sendiri pun. Tuan-tuan ingat kan, salah satu amanat itu kenapa dikatakan bahawa UMNO itu ditentang dan UMNO itu boleh dilawan dan sebagainya, ialah kerana UMNO itu mengekalkan perlembagaan penjajah. Perlembagaan penjajah itu yang kita nak bincangkan hari ini, sama ada perlembagaan itu mempertahankan ataupun memelihara kesucian nama Allah itu ataupun tidak. Bagi orang yang kalau dia pakai ambil satu pendekatan yang simplistik, dia kata kalau dah perlembagaan penjajah, mana ada hal agama. Ini the wrong perception yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Sedangkan saya nak sebut, dalam perlembagaan itu istilah ataupun ungkapan human right itu tidak ada. Ungkapan human right itu tak ada. Sebaliknya yang ada adalah ungkapan Islam. Islam sebagai agama negara, agama persekutuan. Ada. Nama Allah pun ada di dalam perlembagaan. Nama Allah mesti dilafazkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Apabila Yang di-Pertuan Agong nak menjawat jawatan sebagai, bila seorang sultan nak menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong, dia mesti bersumpah. Sumpahnya mesti dilafazkan wallahi wabillahi watallahi. Adakah boleh kita nak menganggap bahawa wallahi wabillahi watallahi itu dari segi apa? Ini syarak punya ke, Kristian punya ke, India punya ke, Sikh punya? Wallahi wabillahi watallahi. Tentunya ungkapan sumpah ini adalah sumpah syar'i yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Maknanya dari segi perlembagaan pun menganggap dan mengiktiraf bahawa Allah ini adalah milik Islam. Mesti dilafazkan menurut prinsip Islam. Tidak ada dalam perlembagaan ini yang mewajibkan dia bersumpah in the name of God. Apa semua ni tak ada dalam bahasa Inggeris itu, tak ada. Lafaz itu sengaja diwujudkan di dalam jadual keempat dalam bahasa Melayu. Wallahi wabillahi watallahi. Itu yang utama. Teks sahih perlembagaan ini yang sebenarnya dalam bahasa Inggeris, tetapi when come to the context bersumpah atas nama Allah ini dalam bahasa Melayu. Pada semua masa mesti memelihara agama Islam. Ini komitmen Yang di-Pertuan Agong, Ketua Utama Negara. Kenapa? Selaras dengan prinsip agama negara, agama Islam. Tuan-tuan dan puan, prinsip Islam sebagai agama negara ini sepatutnya menjadi penentu boleh atau tidak nama Allah ini digunakan menurut agama-agama lain. Hakim itu sepatutnya berasaskan kepada agama negara, ideologi negara, akidah negara. Ini yang patut dipertimbangkan. Tapi dia langsung tak tengok. Kenapa? Dia pakai prinsip hak kebebasan beragama. Kalau orang Kristian nak mengamalkan agama dia, dia kata kononnya mereka tak boleh mengamalkan agama mereka dengan sempurna tanpa menggunakan nama Allah. Itu allegation ataupun claim dia orang, hujah mereka. Tapi bukti tak ada. Bukti yang mereka gunakan nak support tuntutan mereka, yang pertama very vague. Dia kata orang Kristian di Sabah dan Sarawak telah lama menggunakan istilah Allah ni. Itu yang dia orang klaim. Bukti tak ada.
Mereka hanya mengemukakan satu terjemahan yang dibuat oleh Munshi Abdullah terhadap kitab Bible ni. Munshi Abdullah seorang sahaja yang menggantikan perkataan God itu kepada perkataan Allah. Itu dah berapa ratus tahun yang lalu yang dibuat oleh Munshi Abdullah. Mereka gagal menunjukkan bahawa memang mereka selepas daripada Munshi Abdullah terjemah tu, mereka gunakan istilah Allah. Tak ada. Malah kalau tuan-tuan ingat dulu tahun 70-an, 80-an, kalaulah ungkapan Allah ini, ungkapan yang berunsurkan Islam, digunakan ataupun diimpos supaya mereka guna, mereka akan bangkit dan mereka akan menentang, mereka akan kutuk kita kerana tidak memberikan hak kebebasan beragama. Itu dulu. Tapi apabila sekarang ini mereka melihat cara ataupun strategi mengkonfuskan umat Islam ini berjaya di Indonesia, now dia orang dah start nak guna. Pasal di Indonesia telah berjaya. Dan saya percaya yang di Sarawak itu pun sebenarnya adalah berasaskan kepada apa yang telah dibuat oleh rakan-rakan mereka, di Kristian mereka di Indonesia. Buku-buku tu dibawa masuk. SIB, Sidang Injil Borneo, bawa masuk buku-buku daripada Indonesia. Itu sahaja hujah mereka. Kalaulah betul mereka tak boleh mengamalkan ajaran agama mereka, hanya disebabkan oleh tak guna kalimah Allah ini, tentunya mereka boleh menggunakan istilah ini dengan betul. Kenapa? Saya kata istilah yang mereka nak guna pun tak betul. Tuntutan mereka di mahkamah itu pun mereka menggunakan asas mereka, dia berkata dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Kristian ke ajaran Kristian, dalam bahasa Melayu terjemahan kepada perkataan God adalah Allah. Ini pun tak betul. Cari dalam kamus mana pun, perkataan God terjemahan dia adalah Tuhan, bukannya Allah. Allah ini bukannya terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bukan juga terjemahan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi sekarang tuan-tuan, saya nak bagi tahu, sesiapa yang bersetuju orang Kristian di Malaysia menggunakan kalimah Allah ini, sebenarnya kita bersetuju, seolah-olah kita bersetuju dan kita redha kepada pandangannya bahawa perkataan Allah ini adalah sekadar terjemahan. Tuan-tuan beriman dengan terjemahan? Siapa yang beriman dengan terjemahan? That's why saya rasa inilah asas kenapa salah satu Dr. Harudin kata got to be careful, dia boleh membawa kepada syirik. Kita bukan beriman dengan terjemahan, kita beriman dengan Allah kerana Allah adalah nama khas Allah. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, isim Bismillah, dengan nama Allah. Allah bukannya, actually kalimah dia pun tak berapa tepat juga. Allah adalah nama khas bagi Allah, bagi Tuhan. Dia bukan generic term yang bermaksud sama arti dengan Tuhan. Mereka nak gunakan dalam herald itu adalah sebagai terjemahan. Jadi maknanya satu hari nanti, bukan satu hari nanti, sekarang pun mereka kata orang Islam ni hanya beriman dengan konsep terjemahan, bukannya satu nama zat Allah itu sendiri. Kalau begini kedudukan tuan-tuan dan puan, kataan terjemahan. Profesor Syed Naqib pernah berdebat dengan mereka ini ketika beliau di ISTEC, dan dia telah menjelaskan bahawa kalimah Allah tidak dapat digunakan oleh umat Kristian kerana mereka tidak menyifatinya sebagai semestinya. Mereka nak gunakan itu sebagai istilah terjemahan. Saya nak kata itu pun tak boleh. Kenapa? Kerana mereka tidak menyifati, mereka tidak mengiktiraf sifat-sifat Allah ini dengan sebenarnya. Saya melihat dari segi implikasi kepada salah penggunaan ini adalah mereka akan menganggapkan bahawa apa saja yang mereka sembah itu adalah Allah. This is the implikasi. Ada sekarang tak nampak, kita punya begitu seronok sangat, enthusiastic. Kita kata kita nak berdakwah kepada mereka. Mereka nak gunakan nama Allah, baguslah. Mereka nak anggap Allah itu sebagai Tuhan. That is not the situation. Silap kita ni. Kita gairah nak berdakwah kepada mereka, mereka bukan nak menganggap Allah itu Tuhan. Mereka nak menganggap bahawa Tuhan mereka itu adalah Allah.
Itu keadaannya. Jadilah keadaan di mana yang tuan-tuan tengok, hak yang duduk tergantung di salib tu, yang berjanggut rambut panjang tergantung di salib tu, itu pun Allah. Tuan-tuan bersedia kan nak tengok keadaan begitu? Menganggap itu sebagai Allah. Hak yang perempuan dengan kain nak terlondeh tu, dengan terbuka sana terbuka sini, dukung bayi, itu Allah. Allah Mary. Itu di kalangan Kristian. Kalau di kalangan Hindu, kalau kes mahkamah ini dibenarkan, implikasi dia bebas. Kalau mereka klaim itu hak mereka nak gunakan, yang depan batu kaf itu pun mereka boleh letakkan juga dengan nama Allah. Allah apa? Ikut suka mereka lah. Hak tepi jalan yang pokok-pokok mereka ikat dengan tali kuning itu pun mereka boleh letakkan sebagai Allah. That is the implikasi. Kerana Allah ini hanyalah just mere terjemahan kepada perkataan God, ataupun sama arti dengan perkataan Tuhan. This is the dangerous. Dan tuan-tuan bayangkan, kalau begitu keadaannya, mereka menganggap Tuhan kita, nama Tuhan kita begitu hina digunakan begitu, apa akan jadi kepada orang Islam? Kita akan rasa apa? Dia menghina kita, dia menghina agama negara kita, dia insult kita. Dan insult perasaan ataupun the sensitivity beragama ini is an offence under 298A Penal Code. Kita belum cakap tentang enactment enactment kawalan ni. Kita cakap tentang Penal Code, is already an offence. Side kemarahan, rasa sensitivity beragama, nama Tuhan kita disalahguna. Saya sekarang ni saya tak guna lagi dah. Tak guna, saya tidak menggunakan orang kata nak menggunakan nama Allah. Mereka bukan nak mengguna. Kalau kita bagi kepada mereka, sebenarnya mereka ini dah salah guna. Sebenarnya adalah penyalahgunaan nama suci Allah, bukan menggunakan kalimah Allah sahaja. Mereka sekarang ni, apa yang mereka buat ialah satu proses penyalahgunaan nama suci Allah. Masa dekat court dulu, Law Bilan tanya, why you use kalimah Allah? Saya beritahu, Allah is a special word. Perkataan yang sangat special, seperti yang Dr. Harun disebutkan. Special word. Ia adalah paksi utama akidah kita. This is the special name of Allah. Nama khas Allah. Bukannya generic term God, seperti yang mereka nak gunakan. Mereka tak jawab isu ni. Mereka tak boleh jawab. Dia hanya berkata, kebebasan beragama dia. Very general. Hak kebebasan beragama. Itu saja yang menjadi asas kepada apa yang mereka nak katakan. Itu dari segi Penal Code. Saya nak beritahu juga kepada tuan-tuan dan puan dan juga kepada alim ulama serta pakar-pakar lain. Sebenarnya isu penyalahgunaan nama Allah ini sebenarnya sudah pun termaktub di dalam undang-undang. Tak boleh. Dah selesai dah. Settle law. Bukan polemik nak bincang-bincang lagi, bukan. Semua dah settle dah dalam undang-undang. Tak boleh. Dalam enactment di Selangor, enactment kawalan pengembangan agama bukan Islam, yang nombor 1 tahun 1988 tu sudah pun disenaraikan berpuluh-puluh perkataan, termasuklah nama Allah ini tak boleh digunakan. Di negeri 10 negeri lain juga sama. Perak, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Melaka dah ada. Yang tak ada 4 negeri je. Wilayah Persekutuan, Penang, Sabah, Sarawak. Ini undang-undang enactment ini tidak ada, masih belum digubal. Penggubalan undang-undang ini dibuat berdasarkan kepada 11.4, perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya apa yang ditanya oleh saudara moderator tadi, perlembagaan sememangnya membolehkan halangan, dipanggil restrict and control. Perkara 11.4 itu membolehkan restrict dan kontrol dalam penyebaran agama-agama lain. Kita restrict apa? Penggunaan Bible dalam bahasa Melayu, because bahasa Melayu ini digunakan oleh orang Melayu. Kita restrict, kita sekat supaya ajaran Kristian itu, salah pahaman Kristian itu tak melebar kepada orang Islam. Undang-undang ini diluluskan untuk tujuan itu. Dan undang-undang ini very strict. Salah satu daripada peruntukan dia, Section 4, dia kata apa? Kalau seseorang, tak kira lah, seseorang tu dia cuba mempengaruhi orang Islam, cuba mempengaruhi Islam supaya orang Islam ni rasa benci kepada orang Islam, kepada agama Islam ni. Dia preach, dia campaign supaya orang Islam rasa benci kepada agama Islam. It's already an offence.
sudah menjadi satu kesalahan di bawah enactment ini. Dia rasa benci kepada agama Islam ataupun dia rasa tertarik untuk meninggalkan Islam pun satu kesalahan. Dan lebih ini lagi, dia kata tak kira sama ada orang yang dia sampaikan itu orang tu terpengaruh ataupun tidak. Kalau orang tu tak terpengaruh, orang tu dengar saja, is already an offense. Contohnya kita bagi apa? Dia bagi dulu dekat Padang Indah tu, Falun Gong adalah satu ajaran yang baik. Kempen besar letak, dilihat oleh semua orang. Dan saya, kalau tafsiran saya lebih daripada itu, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Bubur kat kereta belakang, kita bawa kereta di belakang, kita dah baca Jesus is Lord, kita dah baca. Apa lagi? Macam-macam, Namo Amitabha lah, apa macam-macam dia pamerkan kepada kita. All those are campaign kepada kita untuk meyakini ataupun untuk terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama mereka. According kalau kita baca betul-betul enactment ini, itu pun satu kesalahan. Undang-undang memelihara agama Islam dan umat Islam sangat ketat. Kenapa? Karena that is the social contract antara mereka dengan kita. Social contract yang diimpos oleh raja-raja Melayu semasa kita nak membentuk negara kita. Okay, you can come here, you bebas menjalankan agama kamu, you bebas menjalankan ajaran-ajaran dan kepercayaan kamu, tetapi jangan ganggu agama Islam, jangan ganggu umat Islam. Dan perkara ini dimaktubkan dalam 11/4 perlembagaan dan juga dalam undang-undang enactment negeri ini. Jadi saya nak bagi nasihat kepada, tak kira lah bekas mufti ke, Profesor Madya ke apa ke, tak payah nak tunjuk kata seolah-olah you are better ataupun pemikiran you lebih cekap, kerana undang-undang dah ada. Hanya you yang tak tahu. Kalau you tak tahu, you cuba belajar. Walaupun you profesor, walaupun you bekas mufti, di Perlis pun sudah ada undang-undang tu. You cannot at one time, masa you bekerja sebagai mufti, you claim that undang-undang tu tak, undang-undang dah berkuasa, tak boleh guna. Bila you dah menjadi bekas atau mantan mufti, you claim kata mereka pun ada kebebasan, mereka boleh guna nama Allah ketika menyanyi lagu negeri-negeri. That is not the issue. Jangan cuba confuse orang Islam. Dia boleh sebut nama Allah ketika menyanyikan lagu negeri-negeri. Sebut itu in the context of agama Islam. Yang tak boleh ni disebut dalam konteks agama mereka. Dia tak boleh sebut nama Allah tu in the konteks agama mereka. Contohnya dia kata, saya kata tadi lah, Allah Mary, Allah Jesus, Allah itu, Allah ini diletakkan kepada konsep agama Tuhan-Tuhan mereka. Itu yang tak boleh. Yang nama Allah ni, lagu yang disebutkan ni Kedah ni, Allah Selamat Sultan Mahkota, that's okay, because Allah tu in the context of agama Sultan itu. Jadi adalah juga kawan-kawan ni kita yang cuba jadi lawyer. Lawyer ni kita istilah sebagai lawyer buruk lah. Lawyer buruk dia nak mengconfusekan sebenarnya. Jadi hakikatnya sebenarnya benda ni dah settle. Saya nak bagi tahu, benda ni dah settle. Isu ni dah tak boleh pakai, cuma penguatkuasaan dia sahaja. Mungkin Datuk Aziz kena bekerja lebih kuat sikit lagi lah. Datuk Aziz nak lepak kan? Datuk Aziz mungkin kerja lebih kuat sikit, kena minta juga polis di Raja Malaysia yang duduk, yang ketua dia adalah merupakan ahli kepada Majlis Agama Islam Selangor tu, supaya menguatkuasakan undang-undang ni. Jadi istilah komen yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin parti politik tu yang meminta supaya dibenarkan juga, sebenarnya statement-statement itu sebenarnya adalah menyanggahi undang-undang yang berkuat kuasa. So what is our action daripada pihak-pihak yang mempunyai authority ini? Dia yang menguatkuasakan undang-undang ini, Jabatan Agama dan juga polis di Raja Malaysia. Jadi kalau polis di Raja Malaysia pun duduk tepih, dia kata ini isu agama, bukan saya punya jabatan. Ini masalah. Ini dia orang perlu dipahamkan. Dia orang kena kuat kuasa undang-undang ni. Masalah berkenaan dengan peguam tadi yang dia katakan bahawa MAIS telah melakukan pelanggaran contempt of court punya decision. Saya nak beritahu tuan-tuan, kurang ajar dan biadabnya peguam ini sampai ke tahap apabila MAIS memberitahu bahawa Sultan dah buat statement ini,
Dia boleh bagi satu perintah yang sebenarnya bukan palsu, tapi perintah itu untuk perintah lain. Perintah itu hanya membenarkan dia, memfailkan satu permohonan di mahkamah bagi membolehkan dia memohon membatalkan perintah ataupun arahan daripada Menteri Dalam Negeri. Perintah yang dikelampirkan kepada MAIS itu adalah perintah peringkat awal, dia panggil leave stage. Perintah membenarkan dia memohon. Dia nak mohon secara rai ni, nak kuas keputusan menteri itu, dia kena ada satu peringkat, leave, macam buka pintu lah. Dia gunakan perintah tu dan dia cuba apply apa yang kita namakan sebagai satu gempak keling. Dia gempak MAIS seolah-olah MAIS konten. Dan sebenarnya saya puji kawan-kawan kita pembela pergi report, sebenarnya yang telah melakukan konten. Dia menggunakan perintah yang bukan sebenarnya untuk gempak MAIS supaya jangan handle jangan lagi melarang penggunaan kalimah Allah ini. Dan insya-Allah kita harap MAIS be serious about this dan challenge dia untuk contempt of court dalam kes Jill Island ini. Jadi ini untuk satu pusingan yang pertama. InsyaAllah saya akan cuba ni lagi di pusingan yang kedua nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya boleh buat dengan isu Islam dalam pernegaraan dan kenapa kita masih menganggap kita sekular, antaranya apa yang telah Ustaz jawabkan, dan itu pun telah disebutkan dalam Al-Quran. Walan tarda kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah telah beritahu dah, kita ikut dia barulah dia akan berhenti daripada daripada mendia ayat kita, dari puas kita. Terus sekarang ni apa yang mereka nak buat sekarang ni adalah supaya kita memisahkan sekularisasi, memisahkan agama daripada kehidupan kita, daripada kehidupan kita sebagai individu, daripada kehidupan kita secara bernegara, daripada kehidupan kita dalam perniagaan dan semua aspek kehidupan. Ini yang mereka nak buat, dan mereka telah berjaya pun apabila sebahagian besar daripada umat Islam sekarang beranggapan bahawa kita tidak ada aspek-aspek Islam itu tidak ada dalam perlembagaan. Hanya kerana dikatakan Islam perlembagaan kita ini digubal oleh satu Suruhanjaya yang dinamakan Suruhanjaya Rim. Ini yang persepsi yang masih melekat dan dibuat dalam kebanyakan daripada kita. Tokoh perlembagaan sekular. Walaupun dalam perlembagaan tidak ada perkataan sekular, tetapi tetap lagi kita mengatakan bahawa perlembagaan sekular. Saya bukanlah nak mengatakan bahawa perlembagaan kita 100% Islami, tetapi kita ada kewajipan. Ada setengah orang kata boleh kita nak menggunakan Islam dalam melalui perlembagaan. Tapi it's not only boleh, sebenarnya wajib. Kalau kita gunakan apa yang dilafazkan sumpah ikrar dari Ketua Agung, walaupun dia sumpah jawatan dari Ketua Agung, tapi kita kena ingat yang Ketua Agung adalah the supreme head of the federation. Dia adalah ketua utama negara. Pemerintahan, semua pemerintahan negara ini mesti berpaksikan kepada yang Ketua Agung. Apabila yang Ketua Agung buat ikrar, sumpah atas nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, pada semua masa mesti memelihara agama Islam. Itu ikrar dari Ketua Agung. Ikrar ini terikat dan mengikat semua pemerintah, elemen-elemen dalam pemerintahan, sama ada dalam parlimennya, judiciary-nya, dalam pentadbirannya, mengikat. Kecuali lah kalau kita ni orang yang kita kata bukanlah tak beriman, dia kurang sikit dia punya keimanan itu kepada wallahi wa billahi wa tallahi, sehingga dia menganggap dia buat seremonial saja. Kalau ada orang yang berpandangan begitu, maka bolehlah tidak akui apa yang dia punya pandangan yang mengatakan bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir atau perlembagaan penjajah. Mungkin kita boleh setuju. Kalau kita kaji betul-betul, ini sikap orang kita lah. Kita tak mengkaji dan kita tidak meneliti secara mendalam. Kita suka ikut-ikut. Kita ikut apa kalian. Tanpa sen yang berkata negara kita sekular ni, kita ikut. Boleh setuju? Yes. Baru ni yang berbual ni nama dia Xavier. Anu
Anwar Zabier ni yang terlibat dalam kes Jill Island lah, yang mengatakan bahawa MAIS ni konten bila masalah bukan Islam nak guna kalimah Allah ni. Anwar Zabier kata Sultan Selangor dan juga MAIS ni konten, ramai yang percaya. Walaupun sebenarnya dia menggunakan perintah yang tak betul, ramai orang percaya. Ini sikap orang Islam. Kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh bukan Islam. Kita lebih percaya kepada apa yang digelentong dan digelembong oleh Karl Singh, Anwar Zabier dan lawyer-lawyer lain. Tapi kita kurang percaya kalau orang yang bercakap itu adalah orang kita sendiri. Tambah-tambah lagi dia kata pula, macam yang Tuan Haji Karim sebut tadi, dia kata ini semua agenda ni agenda parti pemerintah. Ini yang menjadi masalah. Bila kita katakan sesuatu yang benar berdasarkan perlembagaan, ini semua ni agenda UMNO ni. Ini semua ini baru parti pemerintah. Ini yang menjadikan ada pengadang yang terus menggelapkan mereka daripada untuk membuka mata kepada apa yang ada yang ternyata di dalam perlembagaan kita. Effort kita telah buat. Saya dah sebutkan, kita bukan setakat kita turun padang pergi kampung merata negeri apa semua dan rata cuak nak cerita tentang kedudukan Islam ni. Kita tinggal lagi, kita tak terjun dalam parit, tak masuk dalam dalam longkang tepi-tepi jalan nak cerita ni, berkata kita pergi. Kita tak kisah. Bukan setakat kita di dewan-dewan macam ni, turun ke surau, turun ke ke sekolah-sekolah pun kita pergi nak menjelaskan tentang isu ni. Tapi itulah dia punya komen sikit dah. Ini semua perlembagaan penjajah dan ini semua adalah merupakan kaki-kaki pengaku kepada kerajaan. Dan ini yang akan membuatkan orang dengan mudah menolak apa yang kita katakan. Wallahu a'lam. Adakah beza Islam agama persekutuan, Islam agama beza? Rasmi. Saya selalu sebutkan bahawa kata rasmi ini cukup dangerous. Kita ambil ini kan, kita jangan kata kepada negara. Kita ambil berdiri kita sendiri. Kita ada dua agama. Kita ada dua. Satu agama rasmi, satu agama yang agama kita. Agama kita Islam. Atau kita banding pula seorang yang mengatakan kepada diri dia agama rasmi dia Islam. Of course agama beza kan. Saya bagi contoh bekas Presiden Argentina yang terpaksa ada dua agama. Pertama, agama yang tak rasmi dia agama Islam. Kemudian oleh kerana dia jadi Presiden Argentina, dia terpaksa ada satu negara agama rasmi, iaitu agama Kristian. Baru dia boleh jadi Presiden. Nama dia Carlos Menem. Dululah. Sekarang dia dah tua lah, dia tak jadi negeri kita. Itu hakikat dia. Dia kena ada dua agama, because agama negara dia tak membenarkan orang bukan Kristian menjadi Presiden. Maka oleh kerana itu dia kena ada agama rasmi. So negara kita pun macam itu juga. Dalam perlembagaan tidak ada istilah rasmi. Agama negara, Islam is the religion of federation. Tapi oleh kerana nak meraihkan non-Muslim ni, kita kata ini yang Islam ni bukan nak masuk bawah negara kita, negara Islam. Ini hanya untuk nak katakan bahawa seremonial purpose sahaja Islam. Upacara-upacara macam mengaji semua tu, musabaqah semua tu kita buat untuk nak menaikkan syiar Islam. This is wrong interpretation berdasarkan kepada perlembagaan. Kerana perlembagaan menyebutkan Islam is the religion of federation. Agama negara, akidah negara, ideologi negara. Dan kesilapan ini saya nak membuktikan bahawa kita bukan hanya nak untuk in favor of UMNO. Sebenarnya salah ini 50 tahun ini silap UMNO. Salah UMNO, salah pendekatan kerana memberikan tafsiran bahawa Islam hanya sekadar agama rasmi ini. So sekarang ni UMNO kena serius membuktikan keseriusan dia, fall back kepada perlembagaan, kepada apa yang ada dalam perlembagaan bagi mempertahan dan memelihara agama Islam sebagaimana yang disumpah dan diikrar oleh yang di-Pertuan Agong. Jangan usul-usul dan jangan nak bertoleransi nak kepada undi kepentingan undi luar dari wallah. Kenapa rayuan ini lambat? Saya nak bagi satu senario. Selepas daripada kita kalah kes itu di Mahkamah Tinggi, kita filekan rayuan dan kita pohon kita dapat stay. Perintah itu digantung. Perintah digantung maknanya dia back kepada status quo. Larangan tetap berkuat kuasa. Maknanya dalam ajaran itu tak boleh menggunakan nama Allah. The fact that
Menteri Dalam Negeri memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan, memfailkan rayuan terhadap keputusan, itu pun dah dimanipulasi menjadi modal kempen politik untuk pilihan raya di negeri Sarawak. Itu saja. Desakan mereka supaya Menteri Dalam Negeri menarik balik rayuan itu. Dan bermodalkan itu, mereka berjaya 9 kursi dapat pada PAP. Dari situ saja. Dan menggunakan modal bahawa kerajaan persekutuan pun tidak mengamalkan slogan Satu Malaysia sebagaimana yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri. Yang itu dia berjaya mendapat 9 kursi tambah untuk pilihan raya kecil Sarawak. Bagaimana betapa efektifnya mereka memanipulasi tindakan kerajaan memfailkan rayuan terhadap keputusan Lau Bilan tersebut. Itu satu. Itu keadaan kerajaan memperhatikan keadaan itu, menganalisa keadaan itu. Akhirnya ramai memandangkan elok kes ini ditangguhkan sehingga selepas daripada PRU 13. Kenapa? Karena mahkamah memberikan keputusan itu in favor kepada Kristian, kepada apa yang mereka tuntut, orang Islam akan marah. Bila orang Islam akan marah, undi kepada kerajaan akan terjejas. Kalau dia bagi menolak ataupun keputusan mahkamah itu diketepikan, maknanya rayuan itu digunakan, keputusan mahkamah itu cuma orang Kristian marah. Tidak-tidak PBS di Sabah dan Sarawak akan withdraw daripada gambar daripada PM pun akan kalah. Jadi keadaan ini saya nak beritahu tuan-tuan, sebenarnya keadaan ini isu berkenaan dengan agama kita, kedaulatan agama kita, kesucian kalimah Allah sekarang ini bergantung kepada political decision. Sangat bergantung kepada politik. Kalau siapa yang bercakap lebih, yang menentang lebih, berisiko tidak mendapat undi daripada non-Muslim. So keadaan very dangerous. Sama ada kita nak kekal dengan Islam dalam perlembagaan ataupun tidak, bergantung kepada sokongan politik. Jadi kita sendiri keadaan sekarang ini yang menyebabkan kita punya nasib agama kita, kedaulatan agama kita berada di tangan orang bukan Islam. Because orang undi Melayu dah pecah pada dua, squarely 50-50. Yang menentunya adalah 35% daripada non-Muslim. Satu kawasan yang kalau ada 20-30% non-Muslim, undi Melayu pecah dua, penentu adalah undi bukan Melayu. Maka inilah yang akan menjadi penentu. Dan mereka sekarang ini menafsirkan perlembagaan negara kita adalah sebagai negara demokrasi sekular dengan Islam sekadar agama rasmi. Ini yang mereka tafsirkan, dan mereka nak penafsiran ini berterusan. Walaupun mereka tak bina perlembagaan, tetapi penafsiran yang salah ini diteruskan. Dan mereka sangat against apa yang kita tafsirkan sekarang ini. Kita bukan tafsir, kita berdasarkan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Islam is the religion of federation. Tidak ada perlu pada penafsiran, very clear, terang dan jelas. Islam adalah agama negara. Tetapi mereka nakkan kepada penafsiran yang berpihak kepada mereka. Malaysia adalah negara sekular, Islam sekadar agama rasmi. Jadi sama ada dapat tutup ataupun tak dapat tutup, yang penting mereka nak kekalkan penafsiran yang tersasar ini. Tentu bayanglah kita dengan beberapa orang dengan pembela beberapa ketat ni, itu pun kita tak mampu nak menjelaskan kepada ni. Kita cuba kempen, kita cuba bagi tahu kepada Jamiah Syed. Jamiah Syed sampaikan kepada PM, jangan gunakan Islam agama rasmi itu. Sampai kepada PM, PM tak guna. Tapi keputusan Malaysia dengan TV3 dalam laporan dia still duduk kata Islam agama rasmi lagi. Tuan Haji Mahir pun dalam ucapan dia baru dalam 2 minggu lepas di Pusat Islam menyebutkan bahawa kedudukan Islam sebagai agama mesti terus dipertahankan. Dilakukan dalam Pusat Malaysia. Tuan Haji Mahir kata Islam sebagai agama rasmi perlu dipertahankan. Maknanya kita dah bercakap kata dah tentang istilah rasmi ini tersasar. Tapi media, TV dan sebagainya masih tak faham. Saya tak tahulah, mungkin dia orang ni orang kata terlalu banyak sangat dengan budaya-budaya
yang bercanggah dengan Islam ini, dengan rasuahnya, dengan penyelewengan dan sebagainya, hari ini terlalu hitam, tak sangat kita tergam beritahu pun rasmi dengan tak rasmi itu berbeza. Rasmi itu hanya sekadar seremonial saja. Bahaya kalau you main rasmi-rasmi lagi, you tak akan mengubah rasa berdasarkan kepada agama dan akidah negara, kepada ideologi negara. Negara ini ada ideologi. Tapi alhamdulillah, kayaknya dalam 2 bulan lepas, apabila satu soalan dikemukakan oleh seorang MP daripada Seremban bersama saya, dia bertanya kepada Datuk Nazri dan Datuk Nazri, alhamdulillah bila dia baca jawapan, dia baca word by word input yang diberi oleh Seksyen Syariah Jabatan Peguam Negara tempat saya dulu. Kita baca terus terang dan dia kata Malaysia bukan sebuah negara sekular. Tidak ada sepatah perkataan sekular itu di dalam perkhidmatan. Sebaliknya yang ada adalah Islam sebagai agama negara. Yang syoknya, yang bagusnya bila benda ini disebutkan, oleh ini, kids yang masa itu tak ada pun kemudian dia datang dan mempertikaikan kenyataan Nazri Aziz ni. Dia bawa balik mempertikaikan kenyataan Dr. Mahathir, mempertikaikan kenyataan PM semasa dia TPM dulu. Tapi malamnya macam Dr. Profesor sebutkan tadi, tidak ada di kalangan wakil-wakil kita yang duduk di dalam parlimen itu yang berani menyanggah apa yang dikatakan oleh Kisian. Kisian attack Nazri kata negara ini bukan sekular. Bila Kisian attack Nazri, tidak ada di kalangan pemimpin ataupun orang pemimpin Islam, wakil MP Islam yang mempertahankan bahawa negara ini bukan negara sekular. Ini yang menjadi masalah. Jadi saya buat kesimpulan menjelang PRU yang ke-13 ni, siapa-siapa yang nak jadi mana-mana calon, tak kira lah calon parti Islam ke, parti Melayu ke, parti rakyat ke siapa, dia mesti faham perlembagaan dan mesti menerima dan iktiraf bahawa perlembagaan memartabatkan Islam sebagai agama negara, dan mereka mesti mengakui kedaulatan negara Melayu yang telah menegaskan bahawa Allah tak boleh digunakan oleh agama lain hanya untuk orang Islam. Kalau mereka tak boleh terima ini, jangan jadi calon. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama-sama share apa yang disebutkan oleh Tuan Maha Guru. Hakikatnya saya dah orang kata tak nak termangli dengan nak cakap mengenai kepada orang Islam, bukan mangli dengan ancaman itu, ancaman-ancaman yang datang dari bukan Islam, ISC-nya, isu moral policy-nya, isu hak penghutang-nya, semua ini dah terlalu banyak. Tapi masalah saya sekarang ialah bila saya dengarkan kepada orang Islam, these are the issues, the challenges, the real challenges yang kita hadapi for the past 10 years, lebih 10 tahun yang lalu. Tegakkan kepada mereka, jawapannya senang saja. Oh, entah ni nampak macam dah hidup dalam kerajaan, nampak dah macam jadi UMNO. Ini stigma ni orang Islam yang dia dah tak boleh nak jawab, dia tak boleh nak nak menjelaskan kenapa dia associate dengan dia orang tu. Dia jawab begitu. Ini masalah dia. Saya tak tahulah apa benda sangat dosa UMNO ni, sampai kalau dah associate dengan UMNO dah, orang lain dah tak nak dengar sangat, dah memekakkan signal. Tak nak dengar dah kemudian orang lain cakap bukan atas dasar UMNO pun orang lain tak boleh, dia orang tak boleh terima dah. Itu kena tanya UMNO sendiri lah, apa silap dia. Saya rasa lah ini dugaan Allah ibtilak dugaan kepada orang Islam, dua-dua pihak. Kepada UMNO kerana dia terlalu lama berkuasa dan dia tak peduli sangat kepada agama. Kepada UMNO, dia lama berkuasa berpuluh tahun, tapi dia tak peduli sangat kepada agama ni. Kepada yang PAS ni, yang orang lain yang menentang UMNO ni, dan terlalu gila sangat berkuasa, dia pun tak peduli juga apa jadi kepada agama dia. Orang bijak, lanak, hina agama pun dia tak peduli. Kalau apa yang penting dia pergi Putrajaya. Jadi dua-dua pihak. Saya bukan nak menyalahkan orang lain,
Tapi kita nak menjelaskan bahawa kita ada Islam dalam perlembagaan. Kita ada sifat yang Ketua Agung, komitmen Ketua Agung untuk mendaulat dan menegakkan Islam dalam perlembagaan. Marilah sama-sama kita bersatu di atas kalimah yang sama ini. Dan kita telah ada dalam perlembagaan. Kita tak payah cari yang lain. Kita tak payah nak pindah perlembagaan, nak masuk perkataan dinul Islam, dinul daulah, tak payah. Pergi beli dictionary, beli kamus daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab, you akan jumpa al-Islamu dinul daulah ada dalam perlembagaan. Tak perlu pindah. You don't have to amend the constitution untuk melihat Islam itu sebagai ad-din. Beli dari dictionary, you akan jumpa Islam is the religion of federation, diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi al-Islamu dinul daulah. Itu dia. Jadi marilah sama-sama UMNO ke PAS kita sama-sama duduk di atas kalimah yang sama ini, iaitu untuk menegakkan Islam. Itu jangan kita quarrel sampai kita tak tahu dah jadi sampai ke tahap orang nak mengguna, nak menghina nama suci Allah pun kita masih nak berpolitik. Ini hukuman yang dugaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita nak menegak pun sekarang ni jadi kelompok yang kecil yang tugas kita ni dulu tengah-tengah. Kita taklah berpihak kepada UMNO sepenuhnya. Kita juga tidak berpihak kepada PAS. Kita berdasarkan kepada apa yang ada dalam perlembagaan. Islam adalah agama negara yang Ketua Agung bersumpah untuk memelihara agama negara. Berkenaan dengan kuasa ni, Tuan Haji Jami, raja ni dia bos kan, bos yang tertinggi kan. Jadi selalunya bos yang tertinggi ni dia tak ambil dari segi melaksanakan ini bukanlah kata bertanggungjawabkan kepada dia. Yang melaksanakan ini, di eksekutif ini, kabinet. Kalau hal-hal berkenaan dengan keselamatan, kedaulatan apa semua ini, kabinet pemerintah pun tak boleh, ada eksekutifnya yang akan melaksanakan perkara-perkara yang Tuan sebutkan tadi. Kalau orang menghina agama negara, menghina agama Islam, yang patut bertindaknya adalah kerajaan. Kerajaan dia adalah kabinetnya, polisnya, ketua polisnya, apa semua ini, masuklah keluar negara pun. Dia orang yang perlu bertindak atas nama yang Ketua Agung. Dia tak perlu yang Ketua Agung ni turun pada nak pergi tangkap orang, nak pergi arah selalu. Itu kena faham dalam legislasi. Macam isu kalimah Allah di sana sebut, dia menjadi Islam. Bila Sultan Selangor ni pun dituduh ataupun dilabelkan oleh seorang profesor daripada bekas UiA dulu. Sultan Selangor tegur, you nak mengamalkan upacara agama you buat, tapi jangan kacau akidah umat Islam. Itu yang di BMC dulu. Bila yang Sultan Selangor sebut macam itu, ada profesor daripada sini mungkin katakan Sultan Selangor telah melanggar kita punya sistem kesultanan raja berperlembagaan. Sultan Selangor, ketua agama, dia ada kuasa mutlak. Dia ada prerogatif power dalam hal agama. So sekarang ni bila Sultan Selangor kata ikut undang-undang. Undang-undang di Selangor kata tak boleh guna agama lain menggunakan Allah di agama mereka. Sepatutnya kerajaan negeri yang melaksanakan pemerintahan atas nama yang Sultan Selangor, dia kena hormat dan patuh. Itulah prinsipnya keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang dan kesetiaan kepada raja dan negara. Sekarang ni kalau dia openly kata no, kita takkan ikut Sultan Selangor, you tak mengamalkan kesetiaan kepada raja dan sebenarnya you kena resign dan mengosongkan kerajaan negeri. You tak mampu untuk setia kepada raja, tuan dunia negeri. Patutnya efek begitu. Itu bahawa demokrasi. Tapi oleh kerana benda ni dah berpihak pada dia, nobody talk about demokrasi pula. Dia betul kosong ada benda dia patut resign because dia tak mampu untuk taat setia kepada Sultan lagi. Sultan bukan bercakap atas kapasiti dia sebagai Sultan. Sultan bercakap berdasarkan kedudukan dia sebagai ketua agama dan berdasarkan undang-undang yang berkuasa. So gentlemen, resign semua, expose semua turun because you tak mampu untuk tak melakukan menjelaskan bahawa Allah tak boleh gunakan oleh agama orang Islam. Kalau kita boleh sampai tahap pemahaman kita begitu, insya-Allah banyak kalau kita boleh selesai. Kalau kita renung betul-betul kedudukan Islam sebagaimana Ustaz pun sebutkan tadi, memang kukuh dan memang kuat. The only thing is that adalah pemikiran kita selalu di blur, dikaburi dan juga
dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang lulusan daripada London, yang pemikiran daripada dalam Malaysia pun ada. Saya belajar undang perlembagaan daripada Profesor Syed Faruqi. Syed Faruqi dia sekarang jadi Profesor Emeritus di UiTM. Masa dia mengajar saya dulu, topik berkenaan dengan perkara 3-1 perlembagaan ini tak sentuh mana pun. Dia fokus banyak lebih kepada human right, fundamental liberties, hak-hak yang datang daripada Western. Seolah-olahnya kerangka asas perlembagaan ini adalah Western, bukan Islam. Dia tak tengok pun kepada Islam agama negara itu. Kenapa? Karena Suruhan Dairi, the majority Suruhan Dairi menolak tuntutan untuk memasukkan Islam sebagai agama negara. Suruhan Dairi, the majority. Yang menerimanya seorang saja, Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Tapi walaupun dia minoriti, raja-raja Melayu yang berkuasa, yang mengutamakan perlembagaan menerima pandangan dan juga cadangan daripada Hakim Abdul Hamid yang seorang itu. Jadi maknanya yang termaktub dalam perlembagaan sekali, Islam adalah agama negara. Kalau tidak, negara kita tak ada agama. Kalau nak ikut yang pandangan murid itu, kita tak ada agama negara kita ni. Tapi negara kita sekarang ada agama. Pelik sikit, negara ada agama. Orang negara, orang yang sekular punya lawyer, tak ada kita pelik lah negara punya ada agama. Macam mana negara nak boleh nak profes kata dia ada agama. Kita kata, why not? Apa masalah ni? Bila negara ada agama, bermaksud segala dasar, segala undang-undang, segala polisi mesti dibuat dengan bersumberkan kepada ajaran agama dia. Sistem pendidikan mesti berpaksikan agama negara. Sistem ekonomi mesti berpaksikan kepada agama negara. Tak boleh lagi kita kekal hidup dalam sistem ekonomi kapitalis. Kerana sistem ekonomi kapitalis adalah berdasarkan kepada riba. Dia bercanggah dengan kedudukan Islam sebagai agama negara. Maka sistem itu kena dihapuskan sedikit demi sedikit. Jadi sekarang ini seperti kita cakap, bahawa kita ada rancangan plan untuk nak menghapus sistem ekonomi kapitalis. Kalau kita tak kena boycott dengan US. Ini antara masalah dia. Terus selama mana kita nak boleh nak mewujudkan pejuang-pejuang ataupun pemikir-pemikir yang berpegang kepada asas the basic structure of negara ini yang sebenarnya berpaksikan kepada Islam. Tak ramai. Kita sebut dia kata the basic structure of the nation is Islam. Ramai orang akan buat lain. Kita kata actually kita sekular demokrasi, sekular demokratik. Kita maaf tadi tadi. Dalam perlembagaan, ini bukan saya kata, Mahkamah Sultan mengatakan perkataan demokrasi tak ada. Tidak ada perkataan demokrasi di dalam perlembagaan kita. Kita hanya menghayati cara-cara demokrasi ini macam dalam pemilihan untuk nak election, macam nak menggubal di parlimen, itu kita ikut prinsip demokrasi. Kita ada sedikit tentang fundamental liberties, itu saja. Tetapi demokrasi sebagai ideologi negara kita tidak termaktub dalam perlembagaan kita. So kalau demokrasi sekarang yang gila sekarang ini, yang sampai ke tahap mana manusia ada kebebasan nak menentukan dia punya sexual orientation, kita tak boleh terima. Because kita bukan negara demokrasi sebagai akidah ataupun ideologi negara. Demokrasi kita adalah demokrasi yang mesti berpaksikan kepada ajaran Islam tu. That is the basic yang kita mesti mesti kita jadikan sebagai asas. Kalau kita lari daripada prinsip ajaran Islam ni, demokrasi kita itu adalah demokrasi yang tak ketahuan halal. Demokrasi yang dah layang-layang bagai terputus talinya, dia boleh terbang ikut mana arah dia nak pergi. So dalam perlembagaan kita, Islam is the fundamental structure yang sebenarnya mampu untuk menyatukan kita. Tapi kalau ada orang menyangka atau berpandangan bahawa politik pengaruh undi lebih tinggi daripada agama negara, mana rakyat lebih tinggi daripada kedudukan agama negara, jadilah rakyat sebagai Tuhan mereka. Ambillah, pilihlah rakyat sebagai seorang kuasa tertinggi mereka. Saya bukanlah katanya saya perakyat juga, tapi kalau sampai everything yang tak tahuan halal pun kita nak ikut juga kepada suara rakyat ni, maka saya rasa itu dah menjadi sangat-sangat dia tak